Saya menjemput Yang Amat Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 25 minit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Yang Amat Pengerusi, saya amat teruja dengan perbahasan yang telah dilontarkan oleh 24 rakan-rakan ahli-ahli parlimen dari kedua belah pihak. Yang terakhir itu lebih mencengkam perasaan saya. Mungkin beliau juga akan mengumumkan untuk bersama-sama dengan saya akan umumkan beberapa orang pada sana yang akan datang ke sini. Terima kasih. Pengerusi, sebelum saya meneruskan pengulungan ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah memperuntukkan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan penambahan yang agak ketara dalam peruntukan 2024. Biarpun 11.55 bilion ini bukanlah yang tertinggi, namun kita dapati bahawa dari segi peruntukan pembangunan sebanyak 7.44 bilion adalah merupakan 64.4% daripada seluruh peruntukan kementerian ini, dan ini memperlihatkan bahawa dari segi DE, Development Expenditure, KKDW diberikan peratusan peruntukan yang paling besar. Manakala untuk peruntukan mengurus 4.12 bilion merupakan hanya kira-kira 35.6% daripada seluruh peruntukan. Peningkatan sebanyak 4.7% atau sejumlah 513 juta peruntukan tambahan ini berbanding dengan peruntukan 2023 yang lalu memperlihatkan komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam kami menterjemahkan pelaksanaan agenda pembangunan di kawasan perdesaan ini, dan kita ketahui bahawa seramai 8.1 juta penduduk Malaysia adalah penduduk yang tinggal di kawasan perdesaan atau kira-kira 24.5% daripada seluruh penduduk Malaysia. Untuk itu saya ingin memberikan segmentasi terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Manakala jawapan-jawapan cara terperinci selepas ucapan saya ini, saya akan berikan cara individu, termasuk permohonan-permohonan yang disebutkan di Dewan Yang Mulia ini. Kerana terlalu detail atau perinciannya terlalu banyak untuk saya sebutkan di sini. Saya ingin menyebutkan kepada ahli parlimen yang terakhir daripada Arau yang mengharapkan pembangunan infrastruktur dibawa juga di kawasan-kawasan yang disebut oleh beliau dengan izin pengerusi kawasan ORI. Beliau mengakui bahawa beliau bukan lagi ORI kerana beliau generasi kedua. ORI-nya ialah mungkin datuk dan nenek dan ibu bapa beliau. Ya. Tetapi soal ini bukan soal ORI atau tidak ORI. Tetapi adalah soal bagaimana soal madani, iaitu memperbandarkan kawasan-kawasan
pinggir bandar dan di kawasan luar bandar ini, bukan hanya kita harus melihat dari segi physical development ataupun pembangunan lahiriah. Sebaliknya kita harus menukar minda masyarakat yang menjadi kumpulan sasaran itu kepada minda bandar. Saya ingin memaksudkan di sini ialah agar soal social mobility atau mobility sosial ini diberikan keutamaan. Ianya bukan soal melakukan pembangunan di kawasan-kawasan pinggir bandar atau memperbandarkan kawasan-kawasan luar bandar. Tanpa berkompromi bahawa kemudahan-kemudahan infrastruktur, kemudahan komunikasi, kemudahan pendidikan, pembangunan usahawan dan juga kemudahan-kemudahan bagi mempertingkatkan apa yang dipanggil di dalam ilmu sosiologi atau kemasyarakatan ialah supaya berlaku vertical social mobility. Artinya berlaku perpindahan minda untuk meningkat taraf hidup supaya ianya lebih baik daripada sejak kementerian ini ditubuhkan selepas kemerdekaan. Ini ketimbang atau berbanding dengan horizontal social mobility di mana berlaku perpindahan ataupun penghijrahan daripada kawasan luar bandar ke pinggir bandar atau kawasan bandar. Soal pokok sekarang ini bagi KKDW ialah bagaimana harus ada perimbangan di antara pembangunan fizikal dengan pembangunan spiritual. Ini lebih penting supaya apa yang berlaku ialah la yashkurullah man la yashkurun nas. Ini hadis sahih yang berhormat Arab. Bahawa tidak namanya bersyukur kepada Allah Ta'ala jika tidak berterima kasih kepada manusia yang memberi. Dalam soal inilah rasa keterima kasihan itu jarang dapat dirasai oleh yang memberi kerana soal spiritual tidak diberikan suntikan kepada kumpulan sasaran. Oleh sebab itu perimbangan di antara fizikal dan spiritual ini diberikan keutamaan terutamanya di dalam soal pembangunan minda. Itulah sebabnya di antara perubahan yang dilakukan termasuklah merubah 10,843 tabika kemas dengan kurikulum yang sedia ada dengan menukarkan kepada pra-tahfiz. Artinya, kurikulum yang ada diperkukuhkan dan kita masukkan kurikulum baru agar soal akidah, soal ibadah, soal solah dan soal-soal keagamaan ini diterapkan di peringkat seawal usia anak-anak di tabika ini. Maka 2 hari yang lalu, Kebah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah menyaksikan MOA, Memorandum of Agreement dengan izin antara KEMAS dengan Yayasan Pahang yang telah melaksanakan program yang sama di 21 tadika Yayasan Pahang di negeri Pahang bersama-sama dengan Yayasan PINTA, PINTA yang menaungi Mahat Tahfiz di seluruh negara dan juga UPSI iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi penyediaan pedagogi atau kaedah pengajaran pada guru-guru kemas ini. Dalam hal yang demikian, pembandaran minda ini dilakukan. Bukan hanya pembandaran fizikal supaya kita tahu bahawa akan ada rasa syukur oleh kumpulan sasaran di kawasan perdesaan ini. Yang Muhammad minta penjelasan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Man lam ataupun ya. Jadi Allah kalau Allah tidak menerima man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya? Syukran. Allah
tidak menerima syukur orang yang tidak berterima kasih. Orang yang tidak berterima kasih pada manusia, Allah tak terima syukur. Saya setuju. Yang Muhammad, kita bersyukur Alhamdulillah, tak ada masalah. Tetapi bukan suruh undi. Kalau tak undi, tak syukur. Tak, undi lain. Tetapi bersyukur, semua orang berterima kasih. Tak apa yang itu yang Muhammad. Yang kedua ialah, saya bukan maksud tadi, saya maksud adalah kawasan pertumbuhan. Di kampung tu wujud kawasan pertumbuhan. Kita boleh namakan bandar kecil, lepas tu jadi bandar. Tapi yang dimaksudkan ialah kawasan pertumbuhan. Dan cadangan Muhammad itu untuk membandar, memindakan tu, kalau boleh yang Muhammad terangkan ataupun bagi cara bertulis, apakah bentuk yang nak dimaksudkan di situ? Apakah dengan kita berterima kasih kepada manusia dan terima kasih kepada manusia, maka itu adalah tanda-tanda perubahan daripada kampung kepada bandar, ataupun kita membina kawasan pertumbuhan dan masukkan sekali apa yang Muhammad sebut mak tafiz dan sebagainya. Kita lihat apa yang berlaku ialah penurunan peratusan penghijrahan penduduk luar bandar, desa ke kawasan pinggir bandar ke bandar telah menurun. Dulu ianya berada di tahap melebihi 3.9%. Tetapi sejak infrastruktur dan kemudahan-kemudahan yang saya sebutkan ini dibawa ke luar bandar, ianya telah menurun pada 3.4%. Ini memperlihatkan satu perkembangan yang baik. Kadar kemiskinan juga telah menurun. Daripada 3.4% kini telah menurun kepada 2.9%. Pengerusi, ini adalah perubahan-perubahan yang bagi saya pendekatan ialah penduduk di kawasan luar bandar juga harus diberikan keadilan. Dan bukan hanya mereka yang tinggal di kawasan bandar saja untuk diberikan pembangunan dan sebagainya. Ini termasuk soal bagaimana MRSM yang di bawah MARA, program-program ulul albab yang kita menggunakan pendekatan agama tanpa kita mengedepankan pendekatan profesional, akademik dan teknikal. Dan kita lakukan perubahan ini. Saya nyatakan di Dewan Yang Mulia ini untuk menyatakan perkara-perkara yang sedemikian sebab kita tidak mahu dengan izin kementerian ini stagnan dengan program yang lama. Tetapi dengan tidak untuk mengenepikan apa yang telah disumbangkan oleh kepimpinan terdahulu dalam kementerian ini, tetapi kita dengan izin improvise beberapa pendekatan. Dan pendekatan ini telah dapat memberikan keberkesanan yang cukup baik. Yang Amat Berhormat Bang Datuk, sikit. Datuk Pengerusi, Yang Amat Berhormat Bang Datuk, saya memuji dan mengucapkan syabas kerjasama di antara Kemas dan Yayasan Pahang tempoh hari. Ini merupakan satu langkah yang ke hadapan. Dan saya meneliti ucapan jawapan daripada Yang Amat Berhormat Tambun berkaitan keadilan kepada masyarakat luar bandar. Bagaimana pandangan Yang Amat Berhormat Bang Datuk sekiranya keadilan juga perlu diberikan kepada masyarakat di luar bandar tentang kefahaman literasi keuangan? Bagaimanakah modul yang harus diterapkan di peringkat Kemas supaya anak-anak di luar bandar lebih memahami tentang pergerakan dan peluang ekonomi masa hadapan dan pengurusan kewangan yang akhirnya sekiranya kita tak ajar mereka di peringkat awal usia, ia juga akan membebankan. Kenapa? Bila kita hadapi kekangan ekonomi ketika ini, masalah yang utamanya adalah bukan masalah ekonomi atau gaji mereka, tetapi bagaimana pengurusan keuangan. Saya mohon pandangan Yang Amat Berhormat Abang Datuk. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Jurutun juga ingin mengambil bahagian dan memuji langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian dan Yang Amat Berhormat, terutamanya di desa dan juga berkenaan dengan Kemas. Kerana pendidikan awal yang kita berikan kepada kanak-kanak di luar bandar, di desa adalah begitu penting. Saya terpanggil untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah. Terima kasih kepada penggulungan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kerana kita lihat kesungguhan untuk meningkatkan lagi
kemudahan-kemudahan di luar bandar. Kita dikejutkan baru-baru ini oleh seorang yang memegang falsafah kedoktoran yang membuat kenyataan-kenyataan mengaitkan parti DAP dan pemimpin-pemimpinnya dengan komunis. Saya terkejut apabila saya mendapati bahawa beliau merupakan seorang ustazah dan mempunyai falsafah kedoktoran daripada Mana ada USM. kaitan, tak ada kaitan langsung. So sebab itu saya ingin menyatakan ada kaitan, Ini luar ada kaitan. bandar. Tuan Pengerusi, Muhammad, ini tak ada kaitan. Ada Lutong kaitan. bukan luar bandar, bandar. ada kaitan. Dia cakap ni tajuk lain. Kalau semua nak cakap Yang Muhammad Arau, floor. Yang Muhammad Arau, floor ini floor menteri. Siapa yang diberi ruang, beliau lah akan bercakap. Teruskan. Tuan Pengerusi, jadi saya menggunakan kesempatan ini untuk merakapkan ucapan tinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan kesungguhan kementerian untuk meningkatkan punca-punca maklumat dan juga kemudahan-kemudahan di luar bandar supaya kanak-kanak kita lebih cerdik, pandai dan lebih celik tentang sejarah. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih Baik Besar dan Julutong. Baik Besar mantan Timbalan Menteri Kewangan. Jadi kualiti itu masih ada lagi dan dan layak. Bagi saya yang penting soalan pendidikan awal dalam pengurusan kewangan ini dibuat secara subtle dengan izin. Ya. Dan subtlety ini kita buat melalui 3M. Ya, membaca, mengira, ya, dan yang penting juga ialah soal minat. Kita harus menanamkan minat itu daripada awal dan saya ambil kira Ketua Pengarah Kemas pun ada di sini. Dia mendengar cadangan Yang Hormat. InsyaAllah kita akan masukkan. Tetapi kerjasama dengan Yayasan Pahang ini belum pernah dibuat sebelum ini. Hanya Kemas yang telah melakukannya. Saya ingin maklumkan kepada Yang Hormat, ini adalah setelah saya menghadap Tuanku Yang Pertua Agong, ini titah baginda didapati bahawa apabila proof of concept ni telah berjalan selama 6 bulan, kita dapati kurikulum Yayasan Pahang itu adalah yang terbaik dari segi pengurusan pra-tahfiz ini. Untuk Jelutong, saya ucapkan terima kasih kerana pendidikan awal ini kita lakukan paradigma perubahan. Ya. Tetapi untuk menuduh seseorang itu komunis dan sebagainya, saya setuju. Ya, supaya tidak ada buta sejarah, terutama bagi mereka yang menyebutkan perkara itu. Dan saya fikir walaupun kita mempunyai kekebalan di Dewan Yang Mulia ini, tetapi kita mesti bercakap berdasarkan pada fakta, bukan dengan tuduhan kepada seseorang, apatah lagi kepada mana-mana parti politik di negara ini. Pengerusi, saya ingin menyebutkan tentang Jakwa. Ya, saya nak maklum bahawa kenyataan yang dikeluarkan itu di luar Dewan, di Kemaman, bukan di dalam Dewan. Jadi, kalau gitu kenapa dibawa masuk dalam Dewan? Ya? Terima kasih. Itu kita bahas selepas saya menutup nanti. Saya belanja yang Muhammad Arau dan lain-lain untuk makan. Lepas buka nanti, insyaAllah. Tentang orang asli, Jabatan Orang Asli, Jakwa. Kesejahteraan hal ehwal orang asli, soal pendidikan orang asli, projek-projek bantuan orang asli. Ya. Di mana saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Yang Berhormat Pengerusi yang sedang mempengerusikan peringkat jawatan kuasa sekarang ini secara resminya telah dilantik sebagai pengurusi jawatan kuasa pembangunan hal ehwal orang asli. Kerana secara kebetulan Ketua Pengarah Orang Asli adalah adinda pada beliau.
Apa yang diperlukan sekarang ini bukan sekadar soal pembangunan, soal Akta Orang Asli sendiri 1953 harus dilihat semula. Terutama kita harus menghormati kawasan rayau ataupun tanah yang menjadi punca rezeki pada orang asli. Walaupun kita tahu bahawa kawasan rayau ini atau tanah ini adalah kuasa kerajaan negeri, tetapi engagement sedang dilakukan oleh pihak Jakwa dengan kerajaan negeri kerana kita harus menghormati hak orang asli di kawasan yang menjadi pertempatan pada mereka. Untuk itu, saya ingin menyebutkan di Dewan Yang Mulia ini, saya memberikan keutamaan pendidikan pada orang-orang asli. Tahun hadapan, Jakwa telah mensasarkan 400 orang-orang asli, pelajar orang asli akan masuk ke IPTA atau IPTS. Tahun lepas, mereka telah mensasarkan agar 300 masuk ke universiti. Pencapaiannya ialah 350. Saya yakin, walaupun sasarannya ialah 400, mereka akan dapat lebih daripada sasaran itu. Dan saya yakin, mungkin 500 pelajar-pelajar orang asli akan dapat masuk ke universiti-universiti. Saya ucapkan tahniah secara peribadi kepada Ketua Pengarah Jakwa atas pencapaian ini. Menteri, saya pernah mencadangkan kerajaan wujudkan Suruhanjaya orang asal. Mana kita upgrade lagi orang asli dan juga orang asal daripada Sabah dan Sarawak supaya kita boleh memperkasakan orang-orang asal di dalam negara Malaysia ini. Tak silaplah Menteri hari itu jawab pada saya akan dibincangkan. So saya nak tahulah update-nya sudah dibincangkan ke belum. So saya lihat di New Zealand katakan orang asalnya memang kita jelas melihatkan ketara dia telah di-upgradekan, memang mereka identiti jelas siapa-siapa yang datang ke New Zealand. Terima kasih. Yang Mohd, kebetulan Residen Jeneral New Zealand yang datang adalah orang asal. Dan apa yang telah dilakukan oleh Ketua Pengarah Jakwa, perbincangan dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand mengenai perkara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mohd Kapar kerana Suruhanjaya ini sedang dengan izin is already in the pipeline ya, untuk kita lihat bersekali dengan pindaan kepada Akta untuk orang asli. Alhamdulillah, new history. Ya, insyaAllah will be your legacy dengan izin. Ya. Yang Mohd Datuk Pengerusi, saya ingin juga menyebutkan mengenai RISDA. Kenapa RISDA tidak dimasukkan di bawah Kementerian Komoditi? Kerana untuk Kementerian Komoditi ini ya, menjaga kawasan-kawasan perladangan. Manakala di bawah RISDA adalah menjaga pekebun-kebun kecil. Penyelarasan dilakukan di dalam perkara ini. Pendekatan kerajaan sekarang ini tidak lagi cara silo. Tetapi RISDA dan Kementerian Komoditi mengadakan program-program bersama. Terutamanya di dalam penanaman semula ataupun kawasan-kawasan baru. Ya. Dan umpamanya bukan saja bantuan musim tengkujuh BMT, ya, penggunaan getah latex oleh pekebun kecil dan sebagainya. Saya ingin menyebutkan bahawa Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mempertingkatkan harga lantai getah, di mana dulunya dalam bajet 2023 dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM2.70. Untuk bajet 2024 dinaikkan pada RM3. Ini memperlihatkan keperhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjaga kebajikan dan juga menentukan bahawa soal sara hidup dijadikan keutamaan untuk pekebun-pekebun kecil. Pendekatan ini sebelum ini tidak pernah dilakukan. Maka di dalam hal yang begini, penyelarasan ini dilakukan dengan kementerian yang lain, tetapi yang penting
terdapat beberapa program sosial yang dilakukan dengan pihak Risda. Felkra kita melakukan pendekatan yang sama, umpamanya kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dari segi food security, iaitu dengan menambahkan kawasan bukan hanya di Mada dan kawasan-kawasan sawah yang lain tetapi untuk di Sabah dan Sarawak. Saya juga ingin menyentuh mengenai lembaga kemajuan wilayah yang lain. Saya yakin jawapan-jawapan ini ya untuk tiap-tiap ahli parlimen telah ada di sini termasuk Arau. Ya, saya akan berikan cara terperinci. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pegawai KKDW, agensi-agensi yang sangat efisien menyediakan setiap jawapan immediately dengan izin, immediately selepas Yang Berhormat berucap. Jadi saya tidak tunggu hari Senin Yang Berhormat ya, untuk memberikan jawapan ini, dan pegawai-pegawai saya akan mengedarkan jawapan ini ya, cara terperinci, asalkan Yang Berhormat tidak meninggalkan kursi masing-masing.